Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hayati binti Hassan, ID nombor 81230851580002 dari kos Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Untuk hari ini, saya akan membuat satu video tugasan subjek HBEC 4403 iaitu Perkembangan Sosial dan Emosi Kanak-Kanak. Emosi dan tingkah laku keluarga memainkan peranan penting dalam perkembangan kefahaman moral dan etika kanak-kanak. Rangka kerja teori adalah penting dalam membentuk pemahaman kita tentang bagaimana perkembangan moral berlaku dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ia bukan sahaja sebagai pembinaan akademik, tetapi sebagai peta jalan yang membimbing pendidik dalam memupuk pertumbuhan moral di kalangan kanak-kanak. Wawasan di dalam teori-teori ini membolehkan kita menghargai proses kompleks yang mencirikan perkembangan moral pelajar muda. Okey, jom kita lihat bagaimana kanak-kanak belajar nilai. Elemen penting dalam persekitaran pembelajaran tidak boleh dilihat secara fizikal, tetapi nilai, sikap dan tindakan inilah yang kanak-kanak selalu buat di dalam bilik darjah setiap hari. Menurut kajian, sikap dan nilai kanak-kanak terbentuk sepenuhnya pada usia 7 tahun, tetapi akan sentiasa berubah sehingga kanak-kanak meningkat dewasa. Kajian menunjukkan juga bahawa sikap dan nilai yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah selaras dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi. Dalam tugasan pembentangan video saya kali ini, saya akan menguraikan serba sedikit pandangan teori mengenai bagaimana sikap dan nilai yang dibangunkan pada kanak-kanak. Terdapat beberapa pandangan teori mengenai bagaimana sikap dan nilai yang dibangunkan pada kanak-kanak. Antara teori-teori dari tokoh mengenai nilai yang berkaitan dengan kanak-kanak. Yang pertama, nilai dan sikap dijadikan mood oleh teori Bandura. Menurut Bandura, 1977, kanak-kanak mengamalkan nilai dan sikap mereka dengan orang yang rapat dengan mereka. Mereka mencontohi keluarga mereka dalam setiap cara dan meniru sikap dan nilai keluarga mereka sendiri kerana cinta mereka dan keperluan mereka terhadap ibu bapa mereka yang menyayangi dan menjaga mereka. Dalam keluarga, kanak-kanak belajar dan menjadikan model tingkah laku sosial, normal dan budaya dan communication sosial keluarga masing-masing seperti bagaimana untuk menangani orang tua. Kanak-kanak juga belajar apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan. Selain itu, keluarga juga merupakan model tingkah laku moral seperti kejujuran, kerja keras dan tanggungjawab. Guru yang menghabiskan setengah hari bersama kanak-kanak juga penting kepada kanak-kanak kerana guru dipandang tinggi oleh kanak-kanak dan mempunyai hubungan emosi yang kuat dengan mereka. Teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura juga menawarkan pandangan masyarakat tentang kemajuan moral, menekankan bagaimana kanak-kanak mempelajari tingkah laku moral melalui proses peniruan. Kanak-kanak mencontohi tingkah laku daripada orang dewasa yang penting dalam kehidupan mereka dan belajar daripada akibat daripada tindakan mereka. Teori ini juga menunjukkan kepentingan orang dewasa menunjukkan tingkah laku moral yang positif. Nilai dan sikap dijadikan mood oleh teori pembangunan moral Colbert. Masih lagi dalam penerangan nilai sikap dijadikan mood, iaitu teori pembangunan moral Colbert berfungsi sebagai satu lagi rangka kerja penting. Ia memanjangkan pendekatan pembangunan cognitive package, memperkenalkan model 6 peringkat yang menunjukkan evolusi penaklukan moral daripada pandangan mementingkan diri sendiri kepada pemahaman moral yang lebih empati dan berprinsip. Teori ini juga menggariskan kepentingan dialog dan wacana moral dalam memajukan penaklukan moral.
Seterusnya, yang kedua, iaitu nilai dan sikap memerlukan pengukuhan. Ahli behaviorisme mendakwa bahawa kanak-kanak dan orang dewasa belajar sikap mereka melalui pengukuhan. Skinner 1948 seperti yang dipetik dalam Sifet et al. 2010. Maka guru perlu berhati-hati dengan apa yang mereka buat semasa aktiviti pengukuhan kerana pengukuhan adalah akibat yang boleh mengukuhkan tingkah laku masa depan dan biasanya diikuti oleh rangsangan. Ketiga, nilai dan sikap boleh dipelajari. Teori perkembangan kognitif James Piaget benar-benar berperanan dalam menjelaskan perkembangan moral pada peringkat awal kanak-kanak. Teori Piaget melihat kanak-kanak sebagai pelajar moral yang aktif dan berkembang daripada pematuhan ketat kepada peraturan dan kepatuhan mutlak kepada pihak berkuasa, kepada pemahaman moral yang lebih anatomi dan bertimbang rasa. Walau bagaimanapun, perkembangan moral kanak-kanak memerlukan mereka untuk melepaskan pemikiran egosentrik dan perasaan mereka untuk wajib mentaati orang dewasa atau orang lain. Antara contoh-contoh bagaimana interaksi tingkah laku keluarga mempengaruhi perkembangan kefahaman moral dan etika kanak-kanak. Interaksi dan tingkah laku keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan moral dan etika kanak-kanak melalui pemerhatian terhadap sikap, perbuatan dan keputusan yang diambil oleh ahli keluarga. Inilah yang membuatkan kanak-kanak belajar tentang nilai-nilai moral seperti jujur, empati, menghormati orang lain dan bertanggungjawab. Berikut adalah beberapa cara contoh bagaimana pengaruh keluarga dapat membentuk kefahaman moral dan etika mereka. Yang pertama iaitu peniruan tingkah laku ahli keluarga. Kanak-kanak sering meniru tingkah laku ibu bapa dan ahli keluarga kerana mereka melihat orang dewasa sebagai model dan contoh utama. Jika ibu bapa menunjukkan tingkah laku seperti menolong jiran, berkata jujur atau meminta maaf apabila melakukan kesalahan, kanak-kanak akan belajar pentingnya bersikap baik dan contoh, jika seorang ibu membantu jiran yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan, anak itu mungkin belajar bahawa menolong orang adalah satu nilai yang baik. Yang kedua iaitu norma keluarga dan peraturan di rumah. Setiap keluarga mempunyai norma dan peraturan yang unik dan ini akan membentuk pandangan kanak-kanak terhadap dunia luar. Norma ini boleh dalam bentuk menghormati waktu makan bersama, mengucapkan terima kasih dan meminta izin sebelum meminjam barang daripada orang lain. Melalui peraturan ini, kanak-kanak akan terbiasa dengan konsep tanggungjawab dan rasa hormat terhadap orang lain. Contohnya, kanak-kanak yang diajar untuk berkongsi mainan dengan adik-beradik atau rakan-rakan yang memahami konsep kemurahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, interaksi positif dan sikap kasih sayang. Hubungan positif antara ahli keluarga terutamanya melalui kasih sayang dan sokongan dapat menggalakkan perkembangan emosi dan moral kanak-kanak yang seimbang. Contohnya, apabila seorang anak merasakan kasih sayang yang konsisten dari ibu bapa mereka dan akan membesar dengan rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Interaksi yang penuh kasih sayang ini membantu kanak-kanak itu sendiri membentuk nilai moral seperti empati dan menjaga perasaan orang lain yang berada di sekelilingnya. Yang keempat iaitu pengalaman bersama. Aktiviti keluarga yang melibatkan kerjasama dan
Penyelesaian masalah bersama dapat membantu kanak-kanak memahami kepentingan kolaborasi dan etika sosial. Contohnya, keluarga yang sering terlibat dalam aktiviti sukarela seperti menyumbang kepada rumah kebajikan, memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk memahami kepentingan membantu orang lain dan merasakan kesan positif dan tindakan tersebut. Yang kelima iaitu komunikasi. Cara keluarga berkomunikasi mengenai isu moral dan etika juga mempengaruhi pemahaman kanak-kanak. Perbincangan terbuka mengenai nilai-nilai dan etika dapat membentuk pemikiran kritis dan kefahaman moral. Contohnya, jika seseorang kanak-kanak bertanya tentang mengapa mencuri itu salah dan ibu bapa memberikan penjelasan yang logik serta memadankan dengan pengalaman nyata, kanak-kanak akan lebih memahami kesan dan implikasi tindakan tersebut. Baiklah, kesimpulan daripada pembentangan saya mengenai interaksi dan tingkah laku keluarga mempengaruhi perkembangan kefahaman moral dan etika kanak-kanak. Interaksi dan tingkah laku dalam keluarga memberi kesan yang mendalam terhadap perkembangan kefahaman moral dan etika kanak-kanak. Dengan memberi contoh yang baik, berkomunikasi dengan jelas, menerapkan nilai-nilai positif, melibatkan diri dalam pengalaman bersama dan mengamalkan disiplin yang hadir. Keluarga dapat membantu membentuk generasi yang lebih beretika dan berprinsip. Baiklah, berakhir sudah perbentangan saya mengenai subjek HBEC 4403 iaitu perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Semoga kita berjumpa di lain tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.